سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى المترجم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita di muka surat 24. Tak kala selesailah menempuh perjalanan yang sukar itu, dorongannya mengalih kembali pula kepada menghadapi ibadat yang dimaksudkannya. Dan di aras ini tidaklah ia melihat lagi sesuatu yang menjadi penghalang dan perintang, bahkan sudah didapatinya pendorong dan penyeru. Justru itu rajin dan cergaslah ia untuk beribadat. Lantas dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diberinya dakapan sepenuh rasa rindu dan suka gembira menghadapinya, lalu dibuatnya berterusan dan berkekalan. Dalam antara itu difikir dan direnungkan lagi niat amalannya, tiba-tiba ternyatalah kepadanya bahawasanya adalah bagi ibadat yang agung ini, yang mana ianya begitu susah payah melakukannya, namun sedemikian itu keadaannya ada terselit pula dua perkara yang menjadi perosak yang besar terhadapnya. Ibadat kedua-dua itu ialah adanya rasa riak. Itulah muncul, menonjol dan ujub. Itulah megah diri. Terkadang dia menampakkan dua sifat itu dengan cara perbuatan taat kepada Allah Ta'ala itu hanya semata-mata dipertuntunkan kepada orang ramai. Dengan ini habislah rosak, binasalah amalannya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, taufik hidayat dia, ihsan dia semata-mata masih memberikan dan mengurniakan kebolehan kita untuk berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur dialah dengan limpah kurnia dia dapat kita Islam, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, walaupun kita tak pernah faham Islam. Kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala lagi dengan Islam yang kita dapat tu, walaupun tak faham Islam, diberi kita kemudahan yang sangat banyak untuk memudahkan kita taat dan jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar, ada kesedaran kepada kita nak belajar, nak memahami perjalanan agama ni supaya benar-benar kita jadi orang beragama. Nama dah nama Islam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia taufik hidayat Allah Ta'ala, belah ihsan dia, diberi kesedaran pada kita untuk nak belajar dan faham bagaimana perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan. Khasnya kitab yang kita duk pegang ni terjemah daripada kitab Minhajul Abidin
untuk membicarakan perjalanan ihsan, kalau ikut istilahnya perjalanan tasawuf. Macam mana dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala, ibadat yang kita belajar, untuk kita teruskan kehidupan ni sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, sentiasa merasakan kefakiran dan keberhajatan diri kita pada Allah Ta'ala, sentiasa memuji di atas kebesaran dan keagungan dia, dan mengakui dan mengiktiraf kelalaian, kealpaan, kezaliman di atas banyak kerosakan yang kita buat atas muka bumi ini, tak mengikut perintah dia. Alhamdulillah diberi taufik hidayat pada kita, keupayaan dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ni pada malam ni. Dapat pula insya-Allah kita berada satu majlis ilmu yang sangat mulia untuk meneruskan pengajian kita tertangguh dengan sebab beberapa perkara yang lepas, PKPD lah apalah kan. Sepatutnya bila kita kena bencana ni makin sedar, makin kuat, makin ada dorongan untuk buat ibadat. Kalau makin kurang ni mesti ada otak tergeliat. Mesti ada. Patutnya lagi kena teruk, lagi kena orang kata apa, cabaran, semakin ingat ke Tuhan. Kalau makin jauh daripada Allah Ta'ala ni, maksudnya nak tunggu bala lagi. Alhamdulillah. Kaedah tu yang kita kena belajar tu, kena berguru tu, dan supaya kita makin hari makin sedar, bukan makin lari makin lalai. Bukan dengan terperuknya kita tak boleh nak keluar, nafsu kita makin bermaharajalela, makin malas untuk menuju jalan ke arah dia. Jangan jadi gitu. Kalau jadi gitu, maksudnya ada banyak benda dalam kehidupan kita tak kena. Mesti ada perjalanan kita yang sewil tu, mesti ada perjalanan kita yang tak betul tu. Yang tu yang perlu kita nak mengaji, nak belajar, nak faham, supaya kita sedar kita punya misi dan visi hidup. Matlamat hidup kita untuk apa? Memang kadang bila kena bencana-bencana macam tu, tak boleh cari makan, tapi dia masih bekalkan nyawa. Untuk beramal makin banyak masa, makin banyak peluang, tapi tak beramal pun. Bila dah lepas, kotlah boleh kuat beramal, orang punya idak juga, kerja pun tak kuat mana, beramal pun tak kuat mana. Rupanya kita ni dunia pun tidak, akhirat pun tidak. Nak kata betul-betul ikut Allah Ta'ala pun tidak, nak kata betul-betul kejar dunia pun tidak. Kalau kata kejar dunia, semua jadi jutawan-jutawan lah, tak jutawan pun. Nak kata semua jadi ahli ilmuan, jadi para awliya, munasabah dengan nama masjid pun syuhada, tengok tak jadi pun. Oh, kasar sikit lah. Tak saja muhasabah lah, nyambi-nyambi tu kan. Itu yang terus kita nak mengaji, nak belajar, nak faham. Pasal tanpa belajar yang sempurna, tuan-tuan, memang kita tak faham perjalanan hidup ni. Kita takkan tahu hala tuju kita yang sebenarnya sepatutnya macam mana. Yang walaupun kita dah Islam, jangan tak tahu banyak Islam kita Islam kapal selam. Tu bahasa saya lah kan, mungkin kasar sikit bahasa-bahasa tu. Islam kapal selam ni maksudnya saat tenggelam tak timbul, saat tenggelam tak timbul. Ngaji sebab ada tak ada ni, pasal ada halangan-halangan tu. Tu pun kalau di sebelah saya datang, yang datang ngaji pula saat tenggelam saat timbul, saat tenggelam saat timbul. Dalam duk majlis ilmu pun kadang-kadang tenggelam timbul, tenggelam timbul. Apa dia? Jaga tidur, jaga tidur. Betul eh? Bukan orang sini lah saya sebut ni, orang sini tak pernah tidur ngaji. Jaga kan, banyak benda ni. Itu kita cerita tu orang yang tak istiqamah taat. Kita duk baca kitab ni, kita duk cerita orang yang dah nak taat dah. Taat gila dah ni. Khasnya dengan bab kita nak bicara ni, untuk orang yang dah memang istiqamah taat, dengan yang terdekat kita belajar lepas, kalau kita dah selesaikan bab taubat, bab ilmu, semua halangan-halangan daripada bentuk nafsu, syaitan, dunia, makhluk,
benda-benda ni boleh menghalang kita daripada ibadat ni, dah boleh lah kan? Boleh baca Quran, boleh zikir, boleh mengaji, boleh ke masjid, boleh ke surau, boleh mengaji, boleh mengajar, boleh infak, macam-macam kebajikan boleh buat lah. Waktu tu bab rezeki, dunia, angan-angan, cita-cita kita, bala bencana. Ada sebahagian yang telah kita bicara dulu tu, banyak yang halang lah. Boleh lepas dah tu, boleh lepas dah. Dia tengok malas pula nak ibadat. Oh, dah belajar dah, rupanya ada kaedah untuk mentarghibkan kita, gemarkan kita buat ibadat. Ada khauf, ada rajak. Itu pelajaran kita yang lepas tu. Lihat apa kelebihan beramal, tengok pula apa azab, apa akibat daripada malas beramal. Sama ada malas tu, malas nak kerjakan apa orang Ta'ala suruh, yang fardu, yang sunat. Kita dah tengok bencana-bencana dia apa. Di sebuah panduan dia sebut dah sekali lalu, 2 panduan besar untuk melonjakkan kita untuk bangun, untuk buat ibadat. Masa yang ada tu sepatutnya boleh kita manfaatkan cukup besar untuk melonjak kita ke hadapan, gerunkan dengan azab Allah Ta'ala. Itu sebagai pemacu belakang, rajak mengharapkan pahala, ganjaran, kemaafan, rahmat, keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu adalah penggalak untuk kita terus ke depan, untuk mengejar, cari rahmat Tuhan. Ini yang kita nak sambung ni. Kalau kapal selam, boleh baca kitab je lah. Itu yang kadang-kadang tak munasabah kita baca kitab ni tau. Saya pengalaman mengaji, kalau arwah Fatih tu, memang dia baca kat pondok munasabah lah. Pondok asal memang budak-budak yang memang dilatih dengan ilmu, dengan ibadat. Memang duduk tempat ibadat betul. Memang ada pun petugas-petugas untuk pastikan mengaji, mengajar, ibadat, jaga sembahyang fardu, sembahyang sunat, wirid, semua malam Jumaat untuk selawat, semua jaga, kawal baik pakaian, pastikan semua yang mengaji, menghafal. Memang duduk suasana tu, baca kitab ni munasabah lah. Kalau baca kitab ni bukan pada ahli dia, macam curah air daun keladi lah. Saya tukang cerita, tuan-tuan tukang dengar, angguk balik, tak ada apa-apa, sia-sia kan. Itu saya dulu kalau ikut tak cadang nak baca kitab ni, tapi ada permintaan nak baca kitab tasawuf, saya baca je lah kan. Tengok bertemu pula kitab tu, saya baca lah. Kadang-kadang kita yang kata nak tasawuf, akidah Musyawili, yang Wahabi pun berapa ramai, yang gila babi satu hai. Saja saya punya bahasa tu kasar, maaf lah kan. Pasal kita bila ada gangguan dari sudut ilmu, gangguan dari sudut mengenal matlamat hidup kita, untuk kita nak capai apa sebenarnya, kita nak cari apa, kita tak tahu. Saya duduk ngaji India, bahasa Urdu dia tak tahu apa maksud zindagi, tak tahu, bunyi Urdu sikit lah. Tak tahu apa hala tuju hidup kita. Kau nak cari apa sebenarnya? Nak kata cari makan, tak bersungguh-sungguh cari makan pun tak jadi jutawan pun. Nak kata siang malam pagi petang meniaga sampai tak mengaji, tak sembahyang, katalah gitu, sampai jadi jutawan bilion, tidak pun, rumah buruk pun. Kereta pun buruk je. Boh bila bahasa gitu tak? Nak kata bersungguh-sungguh ada syarikat, ada apa, franchise ke apa-apa kan? Ada franchise. Soru duduk bis, hutang punya banyak. Sikitlah saya sebut gitu kan. Itu kata cari dunia, akhirat. Quran pun tak boleh baca, masjid tak apa nak datang, sembahyang fardu pun tak boleh jaga, qobliyah ba'diyah pun tak ada, jaga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun susah. So benda kita nak jadi ni, kasar sikit lah, kasar sikit. Apa hal tuju kita? Main dajjal, kalau tak sah main dajjal, tak main dajjal ni pun baru COVID-19 ni pun dah ampoi. Ada dajjal, so habis semua jadi dajjal. Terus tak ada dajjal ni pun jadi dajjal lah. Na'udzubillah. Itu yang risau tak? Kena risau. Kena risau. Kena susah hati banyak-banyak. Pasal kita nak susah hati ni bukan nak tunggu dajjal benda-benda yang benda-benda besar-besar tu. Benda kat kita ni, keliling kita besar dah sebenarnya. Kalau nafsu kita, syaitan yang sentiasa duk ulang alik mengganggu kita, tu satu.
Tu dunia yang kita pun sebagai daripada isi dunia ni, makhluk ada keliling kita ni pun kita tak boleh nak atasi dan tak tahu macam mana cara untuk hidup beragama, untuk istilahnya hati ni dengan Allah Ta'ala. Memang tahu matlamat kita nak kenal Allah Ta'ala, iktiraf Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama ni nak belajar syariat ni macam mana ni, muamalat macam mana, munakahat macam mana, khas atas nama ibadat macam mana. Ni duduk dalam masjid nak iktikaf, tak niat iktikaf, niat tak niat, mana dah jadi sah tak sah. Ni puasa Ramadan pun dah dekat dah. Tarawih pun tak boleh tak tahu. Tarawih pun rupanya tak ada hemah rupanya. Ni dah Rejab, nak puasa ke tak puasa ke, Syakban pula nanti, Ramadan. Rejab pun dah ujung dah ni. Contohlah, sikit dah bahasa-bahasa gitu. Dah masuk Syakban, apa kita punya harapan, minat, suka, seronok dengan apa yang Allah Ta'ala beri dan anugerah pada kita, dan apa kita nak cari. Kalau tak pernah kita belajar dan faham perjalanan tu, apa kita ni? Ke mana kita ni? Apa hala tuju kita? Apa maksud hidup kita? Tak ketahuan nama itu. Kalau atas nama taraf kita ni, kita tak matang istilahnya dalam bab agama. Masih OKU ni. Istilah OKU tu orang kurang upaya lah. Kurang upaya apa? Kurang upaya bab agama. Semua cacat. Baca Quran cacat, ilmu tauhid cacat, fiqh cacat, tasawuf cacat, matlamat hidup cacat. Saya mengaji tutup guru, dia buat misal, dia kata, tak lama saya tak cerita misal ni, tapi memang teriang-riang lagi di telinga saya. Dia buat misal, dia kata apa? Nak tengok kita ni OKU tak OKU, kita ni terencak akal ke orang perfect. Sikit bahasa itu. Contoh, faham misal ni, tuan-tuan kena bertindak lah. Pasal kita dengan sebab faham yang Allah Ta'ala beri kat kita ni, dengan kita mengaji, kita hadir ni, kita dah faham, kita kena bertindak sesuatu. Kalau katalah ada COVID, kita bertindak satu. Tambah pula ada saman, bertindaklah supaya jangan kena saman. Kalau ada pula rela apa duk pusing-pusing, pakailah face mask ke, penjarakan sosial ke, contoh kan. Kalau ada JPJ ke apa, janganlah redah itu, surat apa pun tak ada. Rotek pun mampus, insurans pun tak ada, nombor plate lampu tak menyala, tali pinggang tak pakai. Cik pasal sikitlah bahasa gitu kan. Jadi kena belajar peraturan tu. Jadi nak bagi matang apa tindakan yang sepatutnya kita kena buat. Ni kan. Nak cerita apa ni? Cerita misal lagi. Misal ni kadang-kadang lagi tajam daripada saya merepek macam-macam ni. Minta maaf lah saya merepek lagi hari ni. Pasal tengok macam tak kena je. Macam tu lah saya sebut kan. Kadang-kadang kena betul juga. Kadang gaduh nak ilmu banyak. Gaduh kitab sampai habis, khatam. Tapi belajar macam budak-budak tadika. Perangai macam budak-budak tadika. Kitab khatam. Baca kitab tasawuf. Imam Ghazali. Minhajul Abidin. Nak jadi abid. Nak jadi arif dengan Allah Ta'ala. Rupanya out. Sikit kasar sikit bahasa tu kan. Nak misal apa? Contoh kalau kita ada anak. Kita pergi mana-mana tinggal anak di rumah. Kita balik tu anak kita umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Kita balik dia kata, Abah ye. Bagus tak? 2 tahun. Ada anak ke tak ada anak ni? Tak ada anak pun, anak menakan dah kan, tak bisa jumpa budak kan. 2 tahun macam mana? Okey tak? Okey tak? Cerdik ke tu 2 tahun kan boleh. Abah ye. Ye lah budak 2 tahun. 2 tahun. Okey, itu budak 2 tahun. Kalau budak anak kita tu, kita balik kerja ke pergi mana-mana, kita balik umur dia 7 tahun. 7 tahun. Dia pun Abah ye, kong, Abah ye, kong. Kong apa? Dukung lah weh. Budak-budak pelat. Abah ye, kong. Umur apa? 7 tahun. 7 tahun. Ni kita balik kerja, anak 15 tahun. Abah ye, kong. Abah ye, kong. Boleh atan. Boleh atan apa? Boleh makan. Bukan setan. Melawak tu sambil sorry lah sikit. Ni 25 tahun. Abah ye, kong. Abah ye, kong. Abah ye, kong. Nak do, nak tidur. Macam. Okey tak anak lah?
Kenapa? Taraf umur dengan pencapaian dan kematangan nak jumpa bapak dia tak sama, tak tali. Umur dengan keupayaan dia. Umur 25 tahun, kongkong. Abah kongkong. Pak 25 tahun, abah kongkong. Tengok saya sebut. Kalau 7 tahun baca ba-abah, tak boleh. 7 tahun. Qira'ah tu pun 7 tahun takkan ba-abah. Ulama-ulama kita, guru kita 7 tahun hafal Quran. Ulama yang buat malu Kita 7 tahun ba-abah. 15 tahun ba-abah. Macam itu 15 tahun. Ni 60 tahun ba-abah. Alah, 60 tahun belajar ba-abah. Apa ni? Okey lah babi ni. Baru nak belajar umur 60. Baru belajar alif bata Quran pun tak kerti panjang pendek pun tak boleh. Hukum mat, ikhfa, hukum nun mati, mim mati belum tanya makhraj, belum tanya sifat huruf. Yang ni kau punya ilmu. Itu tajwid. Mana tauhid kau? Sifat 20. Apa dia nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kau faham la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwahu wa muhtaqirun ilaihi kullu ma adahu. Kau faham ke? Allah ni ghani, kita ni fakir. Faham apa ghani fakir tu? Tak ada sikit pun ilmu tauhid. Kau faham ke ilmu fiqh? Kalau mati COVID ni tak kena tayamum, tayamum mandi tak boleh, tayamum tak boleh, boleh sembahyang mayat ke? Kau tak tahu ke fiqh? Sembahyang Jumaat 12 orang boleh sah tak boleh sah? Itu pun kau tak tahu. Itu maklum bidin bid darurah. Yang ni pun kau tak faham. Fiqh apa yang kau tahu? Oh, kasar sikit kan? Kau tak kenal mana sifat mazmumah, mana mahmudah. Macam mana cara nak keluarkan diri daripada lalai, daripada syaitan, daripada iblis. Macam mana nak lawan nafsu? Kau tak tahu nafsu tu apa? Nafsu pun tak kenal, syaitan pun tak kenal lagi. Macam mana ada protect shield daripada iblis dan syaitan? Apa dia? Kau tak pernah belajar? Tak pernah tahu? Umur berapa dah? 6 tahun? 16 tahun? 30 tahun? 60 tahun? 60 tahun tak tahu apa benda. Nak mati dah berapa hari dah? Oh, sorry. Mana ni dah? Itu yang lama-lama. Yang muda-muda ni pergi mana ni? Semua bawah 12 tahun kot. Saya tak kata tuan-tuan ni saya cerita orang lain ni, orang Afrika ni. Kalau terasa nasib tu kan. Saya pun cerita misal aja. Kalau tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala antara uslub dia cerita dalam Quran, dia cerita misal. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha. Semua misal. Misal ni kadang mencerdikkan kita. Tu satu ayat lah. Dua mukadimah tu tak ada kitab Pasal kitab kita ni, kita nak meneruskan apa benda dia sebut. Dan kata kita ni kalau dah memang kuat ibadat, satu hari Quran katalah ni dah bulan Rejab, Rujak, Syaban, kita punya persediaan nak masuk Ramadan tu pasal apa? Nak pecut tu, nak maraton 30 hari. Apa kita punya persediaan untuk pergi tu maraton 30 hari? Ni dah latihan sekejap lah. Puasa memang boleh puasa, tapi Syaban esok dah 15, 16 baru nak latih puasa, tak boleh, harap puasa. Ada hukum fiqah kita belajar, tak faham ngaji lain. Kalau nak puasa 16 tu mesti ada 15 puasa. 16 kalau tak pernah puasa, haram puasa. Melainkan kalau puasa tu puasa qada, kalau puasa tu puasa nazar, kalau puasa tu dah beradat Isnin Khamis, apa yang kita puasa sebelum tu baru boleh buat. Nak maraton apa puasa sekarang Rejab. Kalau tak puasa pun macam mana latihan baca Quran, macam mana kitab yang kita nak belajar, duit apa kita nak belanja bulan Ramadan, nak infak, nak bagi untuk orang moral buka puasa, banyak mana yang kita nak bagi, banyak mana kita nak simpan, nak bagi berapa hari, nak bagi kat mana. Takkan tak pernah fikir? Takkan tak ada perancangan langsung? Takkan bodoh bela gitu? Kalau katalah tak boleh pergi sembahyang tarawih ke apa, rumah siapa jadi imam, siapa jadi bilal? Kita jadi imam, kita jadi bilal ke? Kita imam ke? Kita bilal ke? Kita makmum ke? Ke isteri jadi imam, kita makmum?
Yang buat sivil, isteri jadi imam, kita makmum. Sikitlah saya lawak-lawak tu menyamai-nyamai je kan. Takkan tak ada perancangan. Berbangap apa sangat kita ni? OKU apa kita ni? Mesti yang banyak benda kita kena susun. Barulah agama kita tu orang kita faham, ni agama yang kita nak susun, bukan susun nak makan minum. Tu pun kadang Ramadan lebih pada makan minum. Itu suku, bukan tak payah fikir langsung, ada juga kena susun. Tapi besar dia apa? Apa nak buat? Itu Ramadan. Ni sebelum Ramadan, lepas Ramadan pula, apa sebenarnya kita punya matlamat yang kita nak capai? Adakah takat kita dah sembahyang fardu 5 waktu macam ni? Yang macam ni dah bagus dah status kita. Kekalkan apa yang ada, tunggu mati nak masuk syurga macam tu. Tak payah belajar lah kitab, tutup saya balik lah. Main jemaah tu saya duduk belakang, saya okah tak tahu. Fardu dah buat. Islam ada kecil lagi. Baca Quran pun memang bukan wajib. Wajib pun Fatihah aja dah sembahyang. Tambah jadi makmum. Apa saya sebut? Kalau masbuk lagi Fatihah, apa yang ada tak habis tak apa. Memang ada hukum-hukum fiqah tu, tapi saya nak sebut apa? Ke mana kita ni? Nak ke mana ni? Apa kita punya hala tuju ni? Apa yang kita nak susun dalam hidup ni? Apa pencapaian kita nak capai ni? Label mana kita nak ada ni? Kita duduk label mana ni? Label apa yang kita nak capai ni? Sikit dia. Allah. Itu yang asal kita nak bicara kitab. Kalau kita dah faham semua, buat ilmu, buat taubat, selesai mengaji, buat rezeki, kawan kerabat, apa semua tak halang lah kita. Boleh baca satu hari setengah juzuk ke, satu muka ke, 10 muka ke, zikir pagi petang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap selepas sembahyang fardu, waktu pagi 10, pagi la ilaha illallah 100, subhanallah 100 misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100, selawat atas nabi 100. Contoh pagi petang zikir. Contohlah, bukan banyak mana pun, 100 pagi, 100 petang. Apa yang kita susun? Rupanya tak ada apa-apa pun 100 pagi, 100 petang. Tak ada apa-apa pun rupanya. Apa benda ni kita ni? Sikitlah. Yang tu yang kita nak susun, tu kita mikir. Yang ni yang kita baca kitab ni. Baca kitab ni sepatutnya mesti tu yang kalau ahli dia memang manfaat besar sangat. Saya dulu pun memang mengaji bab-bab ni. Di sebab Tok Guru sebut ajar satu dan bila kita baca ni baru kita faham, macam ni dia orang, macam ni hemah dia macam ni kesungguhan mereka nak ibadat, macam ni dia punya kesungguhan, macam ni halangan, macam ni nak selesai. Baru kita tahu punya macam ni. Tu pun mengaji, makin belajar, makin berguru, makin jumpa faham, makin setiap hari ni rasa aku kena capai macam ni, tak bagus ni, esok nak cuba lagi, dapat lagi, upgrade lagi, steady lagi, bagus lagi bagus pencapaian kita dalam macam mana nak hubungan kita batin kita dengan Allah Ta'ala, zahir ibadat yang nak kena susun macam mana. Jadi kalau boleh selesai, dah ada benda yang menggemarkan kita, ada pemacu yang boleh menyebabkan kita tak mau berundur ke belakang, dan ada penggalak untuk menyebabkan kita ada makin maju untuk ke depan. Istilah kita belajar itu macam khauf, ada khauf dan darajat. Macam mana naik kuda, ada kayu cemeti pukul belakang, lepas tu seolah-olah bawa umpan. Kuda tu dia nampak umpan, dia kejar, umpan depan dia bukan untuk dia makan, tapi untuk galakkan dia supaya dia berlari. Apa nak sambung ni? Masuk isyak tu. Macam mana pun baca ke lah, kita kilam lah berhenti situ dengan kena merepet je lah ni kan. Tu dia kata, tak kala selesailah, kata dia, menempuh perjalanan yang sukar tu. Pasal kita nak boleh ibadat ni bukan senang. Satu, kalau kita perhati ini, antara sebab-sebab yang jadi masalah kat kita ni, masalah apa tuan-tuan? Ni sebenarnya masalah akidah. Masalah kepala otak kita ni belum dapat training yang betul. Macam mana untuk kita nak faham kita punya maksud hidup nak ke mana sebenarnya. Satu dia masalah. Kalau ibadat pun dia bermusim. Musim Ramadan kuat, tu pun awal aja. Ujung yang pahala besar makin slow, makin sikit.
Mesti ada masalah. Sepatutnya macam mana? Awal-awal Ramadan sikit. Makin hujung Ramadan makin banyak. Sepatutnya macam tu. Tapi terbalik. Ramadan awal macam mana? Ramai penuh. Perempuan sampai tirai separuh nanti. Perempuan lah. Main hujung, jangan kata perempuan surut, jantan pun surut. Buat kuih raya apa? Surut. 10 stok, ingat 8 separuh lah. Hilang. Surut. Kalau malam istihar raya tak raya, esok 30 puasa lagi. Ada lah sebaris. Tambah pula penjarakan sosial. PKP pula. Tahulah apa orang ada masjid. Banyak tuan, kita kena repair. Mana la'alakum tattaqun tu, nak bagi hasil lah mana? Yang tu yang kita nak kena bangun, nak kena sedar tu, nak kena belajar tu. Khas nak belajar ni Ramadan. Ini duduk lengkung. Dia nak jemput kan. Pasal itu ada orang tanya dah kan. Macam mana ni kalau kamu nak pergi sembarangan bulan puasa? Bajet pun tak ramai. Tak tahulah berapa orang nak datang kan. Tapi kalau kira-kira tu, kalau sehari bola RM6 seorang makan untuk belanja makan air api lebih kurang itulah kan, RM6. Kalau ada 50 orang, 5 kali 6 3 50 orang 300, sehari 300. Kalau lebih pun sikit tu 300 atau 50 orang 100 pun 300 cukup, insya-Allah boleh. Kalau makan seorang-seorang lain, makan ramai-ramai lain. Tambah pula bulan puasa ada berkat dia. Yang Allah Taala memang fajri bulan khas pula. Macam-macam fadilat ada. 300 100 orang boleh. 300 200 orang boleh makan. Kalau 350 orang ni ini makan rimau ni. Maksudnya makan besar lah kan. Istilahnya lah. 3 buah lah 300. Jadi 300 30 hari 3,000 9,000. Sehari lebih kurang 300. Memang ada orang bagi duit dah. Itu saya tak minta apa-apa, ada orang mas bank ni dah. Ada bagi seketui, bagi 2,000. Ustaz, saya takut umur saya tak sampai. Dia kata, ni saya bagilah untuk belanja bulan Ramadan. Bagi siap lah. Saya tak minta bagi. Tak istihar bagi. Ni saya ceritalah. Pasal dah dekat. Itu pun ada orang tanya. Kalau nak bagi RM10 pun, bagilah. Kot nak bagi sumbangan. Lagi bagus boleh duduk sana. Tapi buat masa ni tempat pun tak apa nak ada lagi. Yang ada tu pun kalau nak siap 8 pintu tu pun 4 pintu tak siap lagi. Dalam proses lah Ramadan jangka boleh pakai. Macam mana pun nisbah nak duduk takat 50 orang ada lah tempat duduk. Lelaki memang boleh lah. Sangat dipelower datang. Tapi janji lah duduk sebulan lah. Jangan duduk 3 hari jadi apa? Sebulan. Tak boleh tinggal bini sebulan. Alamaknya waduh kan. Kerja kapal setahun orang boleh tinggal. Cari dunia kan. Tambah pula kena tak boleh pergi sana, sekolah pun tak boleh pergi. Terutama kalau saya punya jemputan ni nak panggil siapa? Budak-budak lepas SPM. Yang STAM, SPM, ada budak-budak kolej cuti semester SEM ataupun dah tamat SEM, dah habis diploma ke, begitu kan. Pasal orang-orang muda lah nak latih ni, pasal orang muda ni yang satu hari dia orang lah nak jadi pengganti kita. Kalau yang memang yang dah raki'in, sajidin ni, sakit lutut, sakit pinggang ni, marilah juga, tak ada masalah kalau nak duduk. Kadang-kadang hak tu lagi semangat daripada budak-budak. Ada juga. Macam mana pun, mari duduk. Yuran, tak ada yuran-yuran, nak bagi duit, lagi bagus kan. Tak ada duit, mari duduk, tak ada masalah. Tak ada masalah. Rezeki orang taklah jamin. Kita pun belajar dah sekali lalu bab rezeki apa. Ulat dalam batu pun ada makan. Babi lautan pun ada makan. Mari duduk. Cuba tempat untuk penempatan perempuan buat masa ni belum lagi. Ni kalau dan sebulan ni siap, tak tahulah. Doa lah banyak-banyak. Kot ada hamba Allah Ta'ala boleh pindah istana mana-mana ke, buat pergi pindah sana. Kot lah kan. Itu bahasa kiasan dia tu. Bumbung sampailah. Bumbung pun saya pun tak pernah terfikir. Pasal ada masjid kuat luar tu, nak tukar bumbung. Satu masjid punya besar tu, saya kata nak buat apa bumbung ni? Saya tak tahu lagi, tak mesyuarat lagi. Saya kata benda wakaf masjid ni, saya nak minta buat pondok, nak jual esok jadi pagar kebun itu. Saya kata minta, elok sangat lah kata dia. Ambil satu lori pun orang bagi, duit minyak pun ada orang bayar, zinc pun orang bagi beri. Bumbung ada lah, badan ni tak ada lagi, nak bubuh kat mana yang bumbung tu.
Kita kata tak mustahil untuk benda tu jadi. Sekejap kan. Saya tak pernah terfikir. Ni orang nak bagi aircon pula. Ni berapa gajah ada ni? 1, 2, 3, 4. Semalam ada orang baru tengok aircon. Tu pun ada orang bagi dah. Yang dah bagi dah ada 10,000 dah. Memang orang nak bagi banyak kan. Mari duduk tuan tak ada duit, mari. Memang saya mengaji tutup guru, baik saya mengaji berpatih, saya pergi India pun, prinsip tu guru tu memang itu. Dia tak pernah minta yuran. Kita lah pula kena ada care. Apa? Dah duduk free, takkan seronok aku duduk free. Bodoh lah. Duit kita takkan kita nak simpan buat kartun dia, nak buat ketui. Duit kita yang kita belanja, itulah duit kita. Takkan nak minta pun nak bayar. Tak berakai nama itu. Tu jadi OKU hak tadi tu. Abah kong. Tu. Orang pondok ni dia tak payah minta. Mak bapak yang hantar anak-anak dia pondok, walaupun tak ada yuran, dia bagi infak kat Tok Guru. Tok Guru pun bukan dia nak pergi besar rumah dia nak tambah bini. Nak tambah bini pun tak ada masalah tambah dia. Tak ada. Sikit lah ayat-ayat gitu kan. Nak cerita apa ni? Dia tahu apa tanggungjawab dia sepatutnya dia kena buat. Memang dia tak pernah minta yuran. Dia pun tu ada tauhid yang kita kena belajar. Asal sikit elan dengan situ lah. Asal nak elan situ je. Pasal ada benda yang nak belajar. Memang bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk you belajar. Selain pada puasa, lapar dahaga memang dapat dah. Tapi takkan lapar dan dahaga je. Takkan sahur dengan berbuka je. Betul? Lapar dahaga. Kuat ibadat tak kuat. Agak-agak mampu lah 20. Kalau jadi imam, boleh jadi imam tak? Kalau tak ada imam, kita bagi tugas jadi Bilal je. Agak-agak mampu tak? Saya lantik seorang? Boleh? Pergi bangga batu, saya lantik. Saya bagi gaji lagi, nak? Oi, saja bagi Allah, tak nak? Bilal dia orang bagi berapa selalu? 8,500, 7,500. Yang kita pun 1,000. Saya tunjuk je Acik pergi duduk, boleh? Jadi Bilal. Tapi baca sedap-sedap lah sikit, jangan buat gitu, latih lah sebulan nanti lagi. Buat gitu. Fadlan minallah wa ni'mah. Jangan buat gitu, cuba kita tampar lagi. Sebulan ada latih lah elok-elok. Sikit lah saya sebut itu kan. Apa ni? Nak bersedih, nak ambil cari rahmat Allah Ta'ala besar ni bulan Ramadan ni. Cerita apa ni? Nak cerita apa kita punya persediaan? Kita nak cari apa? Kalau kata nisbah kem latihan, mana nak dapat kem latihan macam tu? Tak faham perjalanan agama tu. Allah. Baik. Jadi kalau kita memang dah tahu apa perjalanan kita dah buat, memang duk buat ibadat ni nak kuatkan dia lagi. Kalau memang kita memang boleh buat ibadat sungguh-sungguh, jaga. Ni yang kita nak baca ni. Kata dia tak kala selesailah menempuh perjalanan yang sukar tu, dorongannya yang boleh pula dorongan-dorongan untuk pergi ke ibadat ni semua boleh diselesaikan, halangan-halangan semua boleh ditempuh dah. Dunia, harta, syaitan, nafsu apa semua boleh dah. Tak ada dah gangguan-gangguan macam tu. Mengalih kembalilah hamba ni, kita ni kepada menghadapi ibadat yang dimaksudnya. Nak baca Quran, susun, zikir. Kalau kata ada sibuk urusan, urusanlah. Dalam masa urusan yang sama, betulkan syariat, perjalanan, sewa menyewa, jual beli, upah, pajak tak pajak, bagi faham elok pajak ni apa, sewa ke, upah ke, jual beli ke apa ke, bagi faham syariat elok. Pasal mesti buat ikut syariat. Pasal kita ada syariat, kita ada hukum akam yang kena belajar, kena faham ibadat yang dimaksudkannya. Dan di aras ini tidaklah ia melihat lagi sesuatu yang menjadi penghalang. Kalau memang kita dah boleh pergi masjid, pergi surau, puasa, sunat, fardu, baca Quran, zikir, semua ada, dah tak rasa dah ada halangan-halangan ni. Memang badan pun ringan aja nak buat ibadat. Dan tak ada sesuatu lah jadi perintang. Rintangan pun tak ada. Anak, isteri apa tak ada dah. Boleh tinggal dah anak, isteri untuk pergi mengaji, pergi mengajar, nak pergi duduk pondok, duduk ni. Boleh lah, tak ada siapa lah. Tak ada dah halangan perintah apa. Bahkan sudah didapatinya pendorong dan penyeru. Ibadat pun kuat, baca Quran ni, tak peduli sembang orang, dengan orang pun sembang, minta maaf saya ada kerja, saya nak baca Quran ni. Ni. Dia boleh tinggal dah apa benda-benda yang melalaikan dia. Saja-saja nak duduk kedai kopi, tak ada tak pasal pasal apa ni, bukan kerja aku dah. Dia boleh susun dah. Justru itu kata dia akan rajin dan cergaslah untuk beribadat. Lantas dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diberinya dakapan sepenuh rasa rindu
dan suka gembira menghadapinya ibadat. Seronok nak bangun malam, nak baca Quran, Allahumma salli, nak sembahyang witir, sembahyang hajat, hajat tolak bala, hajat urus, semua doa untuk diri, keluarga, anak, isteri. Ada orang tolong minta pula doa macam ni, keperluan macam ni. Doakan pula untuk mereka, kasih sayang ni, minta Allah beri kat kita anak, isteri, kaum keluarga, kaum kerabat, siapa ada keliling kita. Memang dia gembira semangat untuk buat ibadat ni. Lalu dibuatnya berterusan dan berkekalan. Buat pula istiqamah, taklah kepasilam tadi, buat berterusan berkekalan istiqamah. Dalam antara itu dipikir dan renung lagi niat amalannya. Dalam masa tu renung lagi, semak lagi, muhasabah lagi. Amalan yang dia dah buat gila dah macam tu lah, taat ni. Tiba-tiba cek, semak, muhasabah, apa jadi? Tiba-tiba tengok, ternyatalah kepadanya bahawasanya ada bagi ibadat yang agung ini yang dia buat dah memang nak cari redha Allah dah. Yang mana ianya begitu susah payah nak melakukannya, nak baca Quran, nak zikir, nak main masjid, nak pakai baju, nak pakai jubah, nak pakai sorban, nak pakai burdah. Nak jaga anak isteri macam ni, tak nak tengok TV, tak nak astro, tak nak WhatsApp, tak nak ni, tak nak ni. Duit pun boleh belanja jalan Allah untuk merasa, untuk orang tua, untuk anak yatim. Memang agih bagus dah. Cek. Dia memang bukan senang nak buat tu. Namun sedemikian itu keadaannya ada terselit pula, ada dua perkara yang jadi perosak yang besar terhadap ibadat yang dia buat. Cek ada lagi yang rosakkan ibadat, banyaklah. Apa dia? Kedua itu kata dia ialah adanya satu, riak. Kita pun kalau dah biasa mengaji tak asing perkataan ni. Diterjemah tu menonjol-nonjol, riak. Duk buat nak dengan ada masih lagi perasaan orang pandang ibadat kita. Bukan kita buat taat dengan rasa Allah yang pandang kita. Bukan kita buat ibadat dengan rasa Allah yang bagi limpah kurnia kat kita. Tapi kita buat dengan rasa orang semua duk pandang ni, aku duk buat apa ni. Rupanya ada lagi perasaan tu. Rupanya perasaan tu ada. Satu, tu riak dan ujub. Orang semua tak boleh pergi masjid, aku boleh pergi. Covid pun aku duduk depan sekali, peran lain lah. Orang tak boleh ngajar, aku boleh ngajar. Orang tak boleh baca Quran, aku boleh baca Quran. Ada apa? Ada ujub, kagum diri, rasa hebat diri. Yang ni masalah ni apa? Masalah orang nak buat ibadat. Yang tak buat ibadat, dia tak ada masalah ni. Saya tak nasib baik, tak ada ujub. Nasib baik tak ada riak. Nak ujub apa? Tak ada ibadat apa? Nak ujub apa? Sedekah sekupang pun tak ada. Tabung Jumaat lalu nyungin, apa tak tahu. Semangat pondok anak yatim ke apa ke, tahfiz ke, mana ada bagi. Nasib baik saya tak ada riak. Kepala otak kau nak riak apa? Ibadat tak ada. Orang nak ada riak ni, orang ada ibadat. Orang nak ujub ni, orang ada ibadat. Orang ahli ibadat, kau ujub dan riak. Kita mana ada riak dan ujub? Pasal apa? Mana ada ibadat? Mana ada qiyamul lail? Yang ada naumul lail. Mana ada baca Quran? Yang ada baca WhatsApp, merapu duduk kedai kopi. Mana ada riak? Mana ada ujub? Mana ada? Orang ujub dengan riak ni orang yang kaki ibadat. Kaki mengajar, kaki mengaji, kaki hafal, kaki Quran, kaki zikir. Semua kaki muzakarah, kaki muzakarah, semua ni. Kaki nasihat, kaki infak, belanja. Orang ni lah yang nak ada penyakit ujub dan riak ni. Ibadah pun dah istiqamah, hari-hari tambah 100. Contoh lah. Kalau tak 100 pun ni, sehari-hari 5,000. Contoh kan. Kalau Imam Syafi'i misalnya, setiap hari tu 30 juzuk Quran, hari-hari khatam Quran. Orang macam tu lah nak ada ujub riak. Kita ni nak ujub riak apa? Aku mujur tak ada ujub riak. Siapa? Tak ada apa pun, zikir pun tak ada. Tasbih pun tak pegang. Tak pernah pegang. Tasbih pun tak ada. Tasbih depan mata pun tak bisa pegang. Allah. Tasbih pun tak bisa pegang. Tasbih pun tak tahu bila terasa nak lepas 33 tu. Tak mana. Nak kira 33 pun tak tahu kalau tak ada tasbih. Lah apa pun tak tahu. Memang tak ada riak, tak ada ujub. Memang tak ada. Nak tak ada. Pasal apa tak ada riak ujub? Nak ujub apa? Nak riak apa? Sedekah pun tak ada. Sikit lah. Ngamuk puak lah ni tu. Sorry kata lagi lah.
Kau bagi sumbangan ke? Mana ada? Mana ada? Jadi ujub ni kata dia megah diri, bangga diri, hairan diri, kagum diri. Nampak rasa hebat diri. Oh, besar. Tambah apa pun tak ada, sembahyang pun tak ada, jemaah pun tak erti. Masbuk muafiq tak erti, ilmu pun tak pandai, Quran tak boleh baca, jadi bilal tak boleh, jadi imam tak boleh. Jadi makmum pun tak pandai. Masbuk kalau dia pakat balik, siapa tak tahu nak tambah ke mana. Astagfirullahalazim. Ni OKU gila ni. Tak ada akal, tak ada otak ke? Apa pun tak tahu dalam agama ni, nak jadi apa ni? Bangsa apa ni? Ni nak bersuruh apa agak? Ni tahap ni ke? Tahap apa ni? Ni taubat kena mengaji lain. Taubat kena duduk tempat ilmu lain elok. Wajib. Ni hadas besar ni. Hadas besar apa? Dosa gila babi ni. Tauhid tak tahu, fiqh tak tahu, Quran tak tahu. Apa pun tak tahu dengan agama. Oh, mana memang tak ada wujud riak. Memang tak ada wujud riak. Nak riak apa? Jadi orang yang macam ni memang kaki ibadat, kaki zikir, kaki mengajar, kaki mengaji ni, kaki hafal. Terkadang dia menampakkan dua sifat itu dengan cara perbuatan taat kepada Allah Ta'ala. Memang nak ujuk riak ni buat taat. Takkan minum arak bangga. Minum arak bangga nak jadi kafir boleh. Minum arak ambil gambar. Oh, update status. Oh, bangganya. Kasbah katanya. It's good for you. Kepala otak kau. Ujub dengan maksiat kafir. Bangga dengan maksiat, patutnya maksiat buat malu, takut gerun. Ni bangga dengan maksiat. Oh, bangga dengan maksiat ada peluang untuk jadi murtad tu. Nauzubillah. Satu jangan bangga kau ada berapa boyfriend, ada berapa girlfriend. Aku 40 girlfriend. Kepala otak kau bangga macam tu. Itu bukan ujur riak, itu bangang. Menzahirkan diri dengan ahli maksiat. Astagfirullah. Jadi orang macam ni dia akan rasa menampakkan dua sifat ni, ada ujub dan riak ni dengan buat taat pada Allah Ta'ala hanya semata-mata dipertontonkan kepada orang ramai. Jadi dia kalau dia tak pertonton pun dia akan rasa orang ramai pandang dia. Masak dah. Orang ahli ibadat ni macam mana? Tak ada, dia tak ada pandang dah ke makhluk ni. Betul dia pandang apa? Hati ni hadir Allah pandang tu. Bahkan sentiasa risau pasal apa? Semua aku setiap detik dan apa yang kita duk berlaku ni semua dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Allah yang bagi kuwah kat aku. Allah yang bagi limpah kurnia kat aku. Allah bagi ilmu kat aku. Dia bagi kedekat dekat aku. Dia aku bagi aku, boleh aku taat. Tak ada taat daripada aku sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang dah ibadat ni dia nak bagi dapat ni. Kalau tak khas buat ibadat pun dia duduk berjalan apa, dia tak ada fikir lain lah. Allah yang bagi kedekat aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi fikiran kat aku. Allah bagi daya upaya kat aku. Tak ada dia pandang lain melainkan Allah Ta'ala. Kita nak capai tu. Betul nak capai tu. Nak capai lagu mana apa pun tak ada. Jadi kalau dia duk berasa orang duk pandang dia, habis rosak kena mengaji lain lah. Dan nak mengaji apa? Nak bagi hilangkan mazmumah ni. Tak ada lain ubat dan penawar kita dalam masalah ni. Ubat hati dia, apa dia? La ilaha illallah. Balik ngaji tauhid balik. Siapa Allah, siapa makhluk. Kalau kita duk rasa aku menzahirkan diri aku, menunjukkan diri aku, tambah pula tak ada apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala dalam bab taat, menunjukkan penzahiran ibadat pada Allah Ta'ala, tapi duk rasa aku pula dengan apa? Dengan pangkat, dengan dunia, dengan maksiat, dengan dosa, duk berasa aku yang ni. Oh ya Allah, tak tahu nak kata lah penyakit apa dah. Ui, wajib taubat gila punya hak ni. Ini kita duk cerita ni bukan ahli maksiat ni, cerita apa? Memang ahli taat gila dah. Yang tu pun jangan tak tahu, tak betul faham la ilaha illallah kita. Tak faham siapa Allah, siapa makhluk, yang kita ni makhluk. Tak ada apa dah makhluk ni melainkan semua limpah kurnia daripada Allah, yang Allah khalik makhluk. Dia pencipta makhluk, dia lah yang beri anugerah pada makhluk.
tak betul perjalanan tauhid kita, la ilaha illallah ni memang mazmumah ni akan bersarang lagi dalam hati sanubari kita. Jadi bila ada perasaannya ni, masalah kena selesai. Itu dia kata, pada ketika yang lain pula tercegahlah perasaan riak itu daripada dirinya. Ada ketika tak ada riak, memang kerana Allah Ta'ala, Allah hebat, Allah memang kuasa, Allah ni khalik, dialah cipta aku hidup pun dialah bagi hidup aku. Ada ketika boleh rasa itu. Ada ketika bila kita buat ni, orang semua tengok aku ni, bacaan aku sedap ni, aku mengajak ni, semua orang tengok aku ni, tak ada orang mengajak macam aku ni. Contoh mengajak, aku ni kuat ngapai ni, orang lain semua tak ingat, aku seorang ingat ni. Apa Quran pun aku masuk pertandingan ni, aku menang ni, orang lain semua tak boleh menang ni, aku ya. Orang punya tu memang dia ada hebat dia sesuatu dah. Tapi ada ketika dia boleh rasa, aku ingat pun Allah Ta'ala beri, aku hafal pun Allah Ta'ala beri, tak ada apa pada aku ni. Tauhid dia dapat dah. Ada ketika dia jadi penyakit riak ni, ada ujub ni, ada ketika tak ada. Jadi ada ketika perasaan riak itu daripada diri dia boleh hilangkan dengan mengaibkan celak celakannya, celakannya ni agak celaka ni tadi. Dia aib dan dia celakan riak ni. Celah ni, astagfirullah, aku buat ni kerana Allah Ta'ala, betulkan balik ni. Ada ketika boleh itu, dan tak ada orang boleh buat macam ni melainkan dia sentiasa duk zikir, ingat Allah Ta'ala, hati hadir ke Allah Ta'ala, aku salah ni, aku ni bukan hamba ni, duk rasa macam Tuhan ni. Sifat kibr, sifat rasa hebat, wujub, yang ni sifat Allah Ta'ala. Allah dia ada sifat besar diri, bangga diri. Allah yang layak tu, kita mana layak, kita sepatutnya rasa rendah diri. Tetapi timbullah pula perasaan ujub. Ada ketika memang tak ada riak-riak, tapi dia rasa, aku ni hebat, aku dah main masjid dah, aku dah main mengaji dah, online tak pernah miss. Semua tengok buku catatan aku, kitab aku, semua berdobit ni. Dia tengok, ni kebajikan aku. Tengok resit aku bagi sedekah ke mana, ni sijil wakaf aku. Itu yang ada sijil wakaf. Ni apa betul tak? RM1 pun tak bagi ke orang. Dia rasa perasaan wujud dengan dirinya sendiri, yang demikian hilanglah juga pahala amalan ibadatnya. Kalau yang ni ada, habis amalan kita. Tak ada sebesar zarah pun ingat. Satu kita kena mengaji lagi kan. Apa dia? Yang saya mengajilah tu guru ajar bab-bab ni. Dia kata apa? Kita ni kalau nak tengok kita lah, kalau ni mati ni lah, apa yang ada kita? Tak ada apa lah. Ujub pun ada, riak pun ada, takabur pun ada, suka pujian orang kat kita pun ada. Nisbah amalan ni tak ada satu pun value di sini orang tak ada. Pasal apa? Semua dah hancur dah. Pasal bila ada riak, ada ujub, ada takabur, ada riak, ada sum'ah, ada hasad, ada bab dia khas belajar memang bab-bab ni. Apa dia? Habis amalan kita macam api kena makan kayu api. Macam kayu api dah lah, kayu api kena makan api, cucuh pula petrol, bubuh minyak tanah ke apa, penggalak untuk mencepatkan lagi proses. Habis abu. Tak ada apa lah kita ni amalan. Puasa, zakat aja tak ada apa dah, habis dah. Habis dah. Untuk apa yang kita nak buat? Memang tak ada lain. Memang ibadat kita tak tahu mana. Sepatutnya perasaan yang sentiasa ada kat kita ni apa? Mengharap rahmat Allah, keampunan Allah. Minta keampunan ni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Rabbana zalamna anfusana. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni kerja kita hari-hari. Dalam masa yang sama, zikir, baca Quran, apa-apa. Untuk kata apa? Ya Allah, keampunanku yang keampunanmu, rahmatmu yang aku harap. Itu yang kita baca selang-seli tarawih tu lah. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu lah. Saya syarah tu lagi 3 jam saya syarah tu. Itu lah kita nak minta tu lah. Apa makna fadlan minallah wa ni'mah? Natlubu fadlan minallah. Kami semua ni ya Allah minta limpah kurnia daripada-Mu ya Allah.
Fadlan minallah wa ni'mah, dan minta nikmat daripada-Mu ya Allah. Wa maghfiratan wa rahmah, kami semua dok minta keampunan, minta rahmat daripada-Mu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam mana boleh dapat rahmat ni? Pasal Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tu yang ulama kita susun macam tu. Mai Wahabi bid'ah. Tu nampak yang bagi Wahabi tu. Pergilah babi. Sajalah nak sebut Wahabi tu sambil-sambil kita sepak itu padahal kita bukan nak ke dia tapi nak tahu ni madai dah. Kita pula tak pernah belajar lah. Padahal untuk minta tu, minta yang saya duk sebut kat tuan-tuan ni lah. Nak minta apa? Fadlan minallah, minta fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tauhidkan balik Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Ilah ni Allah saja. Wahdahu la syarikalah, bertunggalan dia saja, la ilah, makhluk ni tak ada apa pun. Antaranya aku ni tak ada apa-apa ya Allah. Tu yang selang tu baca lain pula. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Subhana ni tasbih. Nak buat apa? Allah tak ada sifat kurang. Yang kurang ni kita, kami ni, ya Allah yang kurang. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah alhamdulillah. Kalau kita baca meleleh memang tahu. Kita ada. Allahu akbar. Tak ada. Tak ada dah kita menjiwai apa yang sepatutnya kita kena ada perasaan hemah ni. Ada tu yang kata, mana jiwa agama kita? Mana agama kita yang tinggal? Mana agama tu? Cara hidup agama tu mana satu yang ada lagi kat kita? Perasaan bertuhan tu hak mana ni? Kenal ke Tuhan ni? Kenal ke Allah Ta'ala ni? Banyak tuan kena repair tu. Tu saya pelawar tu, marilah duk anggur batu. Tambah tak ada apa, duk makan anggur. Makan anggur. Boleh? Menganggur lah, tak ada kerja. Makan anggur tu. Kalau ada kerja tu, carilah. Tak ada kita, entah anak kita, cucu kita, anak melakan kita, siapa boleh hantar. Kamu pergi. Hantar. Ada orang yang nak main jauh-jauh. Ada orang memang nak main tapi dia tanya tempat tinggal. Tak ada pula. Yang nak main pula banyak perempuan. Jantan seorang tak main lagi. Kalau yang bagi nama ni, kalau saya kutip ni kat 80 orang ada. Ada rasa dia. Yang nak kata ada tempat kosong. Ada tak ni? Ada ni. Ada nak main anak beranak pun ada. Ada yang nak pindah dah, nak pergi duduk tenggung pun ada. Itu satu hal lah. Anak muda adalah geng-geng pondok yang memang saya duk ngajar. Dia orang memang nak ikut, ada budak-budak SPM apa tu. Alhamdulillah. Orang tak ada lapangan ada mereka untuk duduk tempat yang baik punya tu. Alhamdulillah. Cuma yang tu yang duk ada, yang tak ada lagi ni. Itulah tuan-tuan ada ni. Siapa yang dengar apa majlis apa saya duk sebut ni, kalau tuan-tuan tak boleh pergi, hantar anak-anak muda pergi. Tambah yang nak mengaji, yang tak mau mengaji pun hantar pergilah kot-kot dengan sebab dia duduk tempat tu, dia terantuk. Baru sedap. Astagfirullahaladzim, bodohnya aku. Kotlah baru dapat hidayat. Kalau mangkuk pun pergilah. Mana tahu mangkuk-mangkuk tak tahu jadi elok. Peram-peram dia elok, duduk sebulan keluar-keluar tak tahu, bertukar langsung cara hidup dia. Boleh, tak ada mustahil. Tapi duduk tempat betul. Duduk tempat betul. Jadi kalau memang ada perasaan ni, kalau tak ada riak pun dia akan wujud, dia kagum diri, dia rasa diri hebat, habis semua pahala amalan. Kerana dirosak binasakan olehnya ni apa? Ujub. Ajak tu apa? Rasa kagum diri, hebat diri. Tambah apa pun tak ada tapi dia rasa hebat. Aku ni, kalau masuk syurga ni duduk sembahyang masjid syuhada, aku ni bersama orang mati syahid esok ni. Tak kucing. Sajalah saya pun munasabah dengan nama masjid tu kan. Maka di sini hamba itu menghadapi lagi dengan perjalanan yang sukar yang dinamakan halangan kecederaan. Yang ini dipanggil qawadih kalau bahasa Arab.
Dia ada amalan, ada, cantik dah, banyak dah, bagus dah, istiqamah dah, bukan bermusim dah, banyak dah, hebat dah. Tapi ada lagi benda yang mencederakan, yang walaupun dia buat banyak-banyak, habis tak ada apa, jadi hancur berderai, jadi debu terus. Pasal apa? Ada ujub, ada riak. Untuk mengatasi halangan ini ialah dengan adanya sifat ikhlas. Bagi ikhlas. Macam mana ikhlas ni? Tauhid. Ikhlas maksudnya tauhid. Macam mana tauhid ni? Taat macam mana pun. Hadza min fadli rabbi. Allah yang bagi limpah kurnia, boleh aku baca Quran, boleh aku mengajar, boleh aku mengaji, boleh aku hafal, boleh aku ingat. La ilaha illallah abra'u min hauli wa quwwati illa haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepas diri daripada keupayaan dan daya upaya aku balik padamu ya Allah, engkau yang beri daya upaya ke aku. Semua ni limpah kurnia daripada-Mu ya Allah. Hadza min fadli rabbi la ilaha illa anta. Aku ni apa? Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Aku ni banyak zalim dengan diri aku ya Allah. La ilaha illa anta. Itu ikhlas. Nak dapat ikhlas ni macam mana? Pergi ngaji balik, taubat, pergi ngaji apa dah? La ilaha illallah. Macam mana nak pergi dapat ikhlas tu? Pasal ikhlas ni fokus dari mana? Ada nama surah ikhlas. Apa dia surah ikhlas? Qul huwallahu ahad. Jadi ikhlas ni macam mana? Nak faham ahadiyah Allah Ta'ala. Nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Wahdaniyah Allah Ta'ala. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Kita ni apa? Tak ada milik apa pun. Daya upaya pun Allah Ta'ala beri. Sifat kita pun Allah Ta'ala anugerah. Ada kita pun Allah bagi jadi. Apa ada kat kita? Ni baru ahadiyah tauhid dengan Allah Ta'ala. Ni baru ikhlas nama dia. Ni baru mukhlisin lahuddin. Satu lagi, mengingatkan anugerah Allah Ta'ala. Kedah ni memang balik pada tauhid. Satu besar pelajaran kita tauhid. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz kalau gitu kita tukar kitab lain Ustaz, kita baca kitab tauhid pula. Tak tahu ikut mo. Nak baca boleh. Tak tahu, saya takut baca ni tinggi sangat. Saya pernah ngajar satu tempat, baca kitab Minhajul Abidin lah. Baca kat separuh kat lah bahasa dia. Kat separuh kat lah. Sampai satu hari saya duk baca. Kata dia satu hari dengan ambil duk makan tu, dia kata, Ustaz, kitab ni memang bagus, tapi kami ni jadi tukang angguk, dah dengar je Ustaz duk baca. Tukar kitab tauhid Ustaz. Memang dia kata dah kata macam tu, tapi betul pun. Dia tak, apa saya sebut tu, dia orang tak boleh capai. Pasal dia orang bukan duduk tempat mengaji, kena tarbiyah asuh untuk amal ibadat, istiqamah, mengaji, mengajar, menghafal. Orang tak duduk tempat tu. Bila baca, dia dapat sedar diri dia minta. Memang saya tukar kitab. Dan kitab tu pun, tempat tu antara tempat yang paling lama saya ngajak kat luar. Dah khatam lah. Ni pun beberapa minggu lah tak pergi, kena PKP apa semua ni. Tu pun nak kena tinggal lah. Saya apa? Dah duduk pondok, mana boleh saya nak ngajak luar lah. Bersiar ni tak tahu, nak kena hazaf, tak kena hazaf, tak tahu. Hazaf tak faham banyak lain. Kalau tengok tak munasabah lagi, tengok budak-budak sana lebih sepatutnya kena belau. Saya takkan tinggal prinsip anak dalam buaian dibiarkan kelaparan, kera yang di hutan disusukan. Saya takkan buat macam tu. Saya akan jaga anak saya bagi kenyang gemuk-gemuk, biar bocah perut, kera duk utama habis dia mampus apa? Sorry, bahasa kasar lagi lah. Tak faham surah. Saya tak kata tuan-tuan kera, nak kasar nasib baik. Silap lagi bahasa nasib baik lah. Ada orang, kata, Ustaz buah bahasa power-power yang mana ni? Tak tahu lah. Saya pun bukan duk rancang saya nak cakap apa. Baca, kena nasib. Itu. Jadi kena kaedah dia ikhlas dan kena ingat apa yang ada pada dia tiada lain melainkan anugerah Allah Ta'ala semata-mata. Dan seumpama anugerah Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, rahman Allah Ta'ala, rahim Allah Ta'ala, rahman Allah Ta'ala. Tu istilah seumpama anugerah tu kan. Dia ialah fadlullah, rahmatullah, maghfiratullah, supaya kiranya jadi terselamatlah sebarang kebajikan yang diamalkan olehnya. Supaya apa yang kita buat tu selamat. Tentu kalau kita semak-semak ni, saya ngaji pasal Tok Guru sebut tuan-tuan. Apa dia? Kita kalau semak lah, dengan amal kita dah buat dulu, boleh kata semua jadi kosong habis.
Satu, SOP tak cukup. Khusyuk tak ada, apa tak ada apa tak ada. Saya silap ada rukun syarat pun tak sah. Tu kena qada lain weh. Dah ada pula buat-buat, duk ada riak, ada ujub, habis selesai setiap hari buat. Kadang dah 20 tahun ada ujub sehari ya. Aku selama ni dah besar dah ibadat aku. Aku reti dah baca kitab, habis ngaji 20 tahun. Ujub sebesar darah habis. Dia macam api tu. Apa? Kayu api cucuk. Habis. Maka sebesar darah ada ujub, sebesar darah ada riak. Habis. Untuk apa yang tinggal? Itulah. Bila tak ada apa tinggal apa? Tak ada apa yang kita nak harap, apa yang kita buat ni melainkan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Macam mana kita nak duduk makam tu, tempat tu, duduk level tu? Tak ada lain, mesti kena mengaji, mesti kena belajar. Duduk di bawah pimpinan Tutup guru para ulama kita ni, dia susun kita satu. Macam mana nak betul-betul atas nama kitab pun Minhajul, nak kata Abidin, abid tu macam mana? Sentiasa merasai limpah kurnia Allah Ta'ala, tak ada rasa lain. Setelah itu mulailah hamba ni menempuh perjalanan sukar rumit. Nanti sambung tu. Dah boleh selesai tu, apa dia pula? Ada lagi tak selesai lagi. Dia boleh atasi, dia dah ikhlas dah. Dah rasa limpah kurnia Allah Ta'ala. Selesai dah? Dah cuci tangan dah? Ahli syurga dah? Belum lagi. Ada lagi. Tak habis ni. Ni baru mukadimah. 24, 25, 26, 27, 28. Sampai muka surat 28 tu. Yang tu adalah istilahnya apa? Laluan sekali lalu isi kitab dah. Apa dia ni kita jumpa. Lepas tu nanti baru jumpa muka surat 29 tu. Dia akan cerita satu-satu halangan ilmu. Bab ilmu, bab taubat. Lepas tu dunia, satu yang disebut secara ringkas ni akan hurai. Bila nak habis tak tahu. Nasib tu pun tak saya pergi, kita pun doa dah tu. Tak saya pergi dulu, tuan-tuan pergi dulu kan. Sekurang-kurangnya setidaknya apa yang kita lalu kita boleh faham, apa yang tak betul boleh betul. Dengan rahmat Allah Ta'ala, walaupun kita tak khatam, walaupun baca semuka, tapi macam kita ngaji semua kita pun dah doa dengan itu Fatihah kita baca macam tu, mudah-mudahan memang dapat macam tu. Amin. InsyaAllah kita sambung nanti setelah itu benda akhir. Soal lah kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan yang dah lama tapi belum terjawab lagi. Baik macam ni. Satu mahfum hadis Rasulullah sebelum diwafat berkata, sekiranya kita berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah dia, insyaAllah tidak akan sesat. Tapi ada satu golongan yang tak sempurna tu, hadis dia tertahan. Quran memang, sebab saya pun pernah pengalaman waktu masa di EU tu, rupanya orang tu ni macam semula rasa pelik juga kan. Tapi bila lama-lama Imam Ghazali pun tak tahu, dia kata hadis Qur'an macam-macam kan. Jadi macam mana tu hadis Nabi tu kata kalau berpegang pada tu tak sesat. Tapi tengok macam Pupak sesat tu pupak tua lah. Soalan bertanyakan mengenai hadis Nabi SAW ada bagi isyarat taraktu fikum amrain. Masyhur kita dengar hadis ni, khutbah Jumaat pun kadang selalu sebut benda tu kan. Tazkirah pun orang bagi tazkirah, aku tinggal pada kamu dua perkara ni kalau kamu berpegang dengan dia betul-betul, kamu takkan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Hadis umum macam tu. Hadis ni dia tak boleh faham secara literal sekali lalu je. Pasal memang atas umumnya kita punya rujukan besar Quran hadis. Atas yang telah dirumuskan oleh ulama, dia tak Quran hadis mentah tu. Bahkan Quran hadis ada ijma', ada qiyas. Bahkan untuk memahamkan Quran hadis ada ulama, dah ada disiplin. Ulama-ulama pula ada tahap dia, mujtahidin, ada mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, mujtahid saya nak sebut ulama-ulama tak sebut satu dah. Maksudnya ada ulama-ulama yang perlu tertib, yang kita kena ikut, ada peraturan, ada disiplin ilmu dia. Umum pelajaran tu memang maksud dia
kaedah kita nak selamat ni berpegang dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Itu isyarat. Cuma macam mana nak faham apa dia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, atau istilah pendek dia Quran dan hadis. Macam mana? Yang tu kena faham elok-elok. Pasal ramai orang duk sebut balik Quran hadis, habis-habis Wahabi. Quran hadis rupanya Syiah. Quran hadis rupanya liberal. Quran hadis juga. Dia boleh kod Quran hadis. Surah apa, ayat apa. Bukhari ayat apa, juzuk berapa. Kita dengar. Hebat. Quran hadis. Ayat tadi betul ya? Sampai Imam Ghazali pun out. Pasal apa? Pakar yang ada orang hadis. Wah, ni hadis-hadis ni. Imam Ghazali sebut hadis mautu'. Tak boleh pakai. Kita Nusantara ni pakai kitab Minhajul Abidin ni, antaranya Imam Ghazali Kerang ni. Imam Ghazali tak boleh pakai kata. Kitab Ihya Ulumuddin tu modai mautu'. Hadis palsu tak boleh pakai. Ui, hebat dia orang ni. Ini yang kena hati-hati ni. Jadi asal nak sekali lalu atas tanya soalan tu, jadi maksud kata berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi macam mana? Kitab Allah, Al-Quran dan hadis yang telah diselesaikan dan dihurai oleh ulama, atau istilahnya mesti menepati perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu bahasa syarahan kepada maksud Quran hadis. Bukan Quran hadis semata-mata terjemahan Quran, terjemahan hadis. Bukan. Ataupun semata-mata Quran hadis yang dia sebut Al-Quran hadis yang dia hurai ikut kepala otak dia. Yang tubuh bahasa itu sebenarnya. Pasal Quran hadis kalau hanya pakai tafsiran ikut kepala otak masing-masing, dia termasuk dalam ciri-ciri ajaran sesat. Quran hadis mesti disyarah mengikut disiplin yang ulama semua dah tulis dia, ada tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, dah ada dah panduan-panduan, guideline yang cukup kemas. Kaedah kita ni kalau ada Quran hadis pun mesti berpandukan, semua ulama dah syarahkan, baik tauhid ke fiqh, tasawuf ke, mesti setiap Al-Quran hadis melalui salur-galur syarahan para ulama untuk memahamkan setiap Al-Quran dan hadis tu. Dia tak boleh hanya kod Quran hadis. Kod tu maksudnya sebut Quran mana, hadis mana, ayat mana, surah mana, tapi syarahan ikut kepala otak. Yang tu sesat. Sekali lagi sebut apa dia? Kalau sebut Al-Quran dan hadis tapi syarahan ikut kepala otak sendiri, sesat. Bahkan ada ancaman daripada Nabi, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maqanahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan kepala otak dia sendiri, bahasa kampung orang sikit tu, kan? Bi ra'yi, dengan kepala otak dia sendiri, dia telah mensediakan tempat dia dalam api neraka. Bahkan kalau perkataan Nabi pun dia syarah ikut kepala otak dia sendiri, dia telah sediakan tempat dia dalam api neraka. Satu kaedah-kaedah kita belajar ni tiada lain mesti apa rumusan yang telah dibuat oleh pakar-pakar. Tu. Siapa pakar ni? Ulama. Ulama mana? Tu yang atas nama rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah, ada ulama ahli sunnah wal jamaah dari sudut fiqh, ada ulama ahli sunnah wal jamaah dari sudut tasawuf. Nama-nama tokoh pun sangat masyhur dan boleh kata terlalu maklum nama-nama mereka. Yang ni pun golongan yang mendakwa mereka pegang dengan Quran hadis, dia kata golongan ni Asy'ariyah, Maturidiyah ni sesat. Dia boleh kata sesat lagi. Jadi maksud daripada hadis itu bukan semata-mata diri Al-Quran dan hadis mentah untuk pegang dan selamat. Tak. Tapi mesti Al-Quran dan hadis dengan memahamkan betul-betul apa sebenarnya maksud daripada Al-Quran dan hadis tu. Itu baru selamat. Yang tu sekali lalu, untuk memahamkan maksud hadis tu, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi tu, bukan hanya memegang dengan Al-Quran dan hadis mentah-mentah, hanya boleh kod Quran dan hadis, sebut surah ayat apa, juzuk berapa, jilid berapa, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Ibn Majah atau seumpamanya, tapi syarahan ikut kepala otak sendiri. Itu tak boleh. Itu bukan jalan betul. Itu jalan sesat. Bahkan memang dalam, kalau tuan-tuan kaji pergi pejabat agama, pergi tengok ciri-ciri ajaran sesat tu apa dia? Menghuraikan Al-Quran dan hadis menggunakan pendapat sendiri. Kalau ada pun tengok zaman sini kesekang, tengok saya sebut ya. Kadang orang macam ni selalunya orang-orang memang
sebut tadi tu lah kan, ngaji universiti, pensyarah doktor betul kan. Sebut macam ni. Kalau dikeluar satu pendapat pun nanti dia sebut lah, macam ni Quran dia, hadis dia macam ni, pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Lepas tu last kali macam mana? Pada saya lebih cenderung, tu kepala otak boleh faham saya cakap? Tu yang kepala otak bukan macam tu, selesai dah. Saya lebih cenderung, bukan saya lebih cenderung. Kita atas disiplin mazhab Jami'i macam ni kaedah kita, disiplin dia sah, batal, ada syarat, manik, sabab, musabab, mesti ada peraturan mazhab, ada peraturannya. Pasal kita bukan ahli mujtahid, kita bukan ahli istinbat. Kita memang pendapat yang ada tu, kalau nak pakai tu yang kata dia ada istilah disiplin ilmu yang perlu dipatuhi. Kalau dia sebut last sekali dia buat saya lebih cenderung kepada pendapat macam ni, sikit disiplin ilmu saya sebut ni. Kalau hadis pun dia boleh kata, dia boleh petikai ni ada hadis sahih, hadis hasan, ada dhaif, ada maudhu', yang orang selalu sebut itulah. Pendapat pun ada pendapat sahih, pendapat hasan, pendapat dhaif, pendapat maudhu'. Selalunya pembuat yang sesat ni macam mana ni? Dia bukan pendapat sahih, dia ambil pendapat maudhu'. Dia ambil pendapat kepala otak dia. Itu masalah dia. Jadi hati-hati ya. Jadi sekali lalu rasanya saya dah syarahkan maksud berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul tu ialah berpegang dengan apa maksud sebenar daripada kitab Allah, apa maksud sebenar daripada kalam Rasul, bukan hanya semata-mata terjemah literal, secara literal, word by word daripada Al-Quran dan hadis. Kebanyakannya yang golongan yang sentiasa duk Quran hadis itu, dia macam tu. Dia bukan pegang Quran dan hadis mengikut apa maksud yang sepatutnya dipaham, tapi dia hanya pegang Al-Quran hadis hanya mengikut terjemahan, mengikut apa yang mereka nak faham. Saya tu saya cengeng sebut aja. Saya jawab soalan. Lain kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.